Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Majlis yang ke-28. Sekali peristiwa telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lalu berkata, saya mencintaimu kerana Allah Azza wa Jalla. Maka dia dijawab oleh Nabi SAW, jadikan bala itu, yakni ujian itu, sebagai jilbabmu, pakaianmu. Jadikan kefakiran itu sebagai jilbabmu. Sebab jika engkau mahu bersifat dengan sifatku, maka hendaklah engkau meniru hidupku. Kerana syarat cinta itu mestilah mengikuti sifat orang yang dicintainya itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah membelanjakan semua hartanya pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bersifat dengan sifatnya, dengan menjadikan dirinya fakir, sehingga dia berpakaian hanya dengan aba'ah sahaja, yakni kain tutup padang sahaja. Dia sanggup meniru hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, secara rahsia dan terang-terangan. Tapi engkau, wahai pendusta, engkau mengaku cinta kepada orang-orang yang soleh, lalu engkau menyembunyikan daripada mereka wang ringgitmu. Lalu engkau mengaku mahu mendekatkan diri kepada mereka dan bersahabat dengan mereka. Pakailah akalmu. Ini adalah cinta yang palsu. Orang yang mencintai yang lain tidak akan menyembunyikan apapun dari orang yang dicintainya. Bahkan dia akan mengutamakannya dari segi sendiri, dari diri sendiri, dalam apa perkara sahaja. Sifat fakir itu sentiasa bersama-sama dengan Nabi SAW. Tidak akan terpisah daripadanya. Sebab baginda pernah bersabda, sifat fakir itu lebih cepat datangnya kepada orang yang mencintaiku daripada aibah yang menjurus ke matlamatnya. Riwayat Tirmizi. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, dunia itu selamanya keruh dan sukar untuk dicapai oleh kita bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dengan kita. Bila dia sudah meninggal dunia, datanglah dunia bercurah-curah pada kita. Sebab itulah dikatakan syarat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sanggup menanggung kefakiran. Dan syaratnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla ialah sanggup menanggung bala, yakni ujian. Ada setengah orang mengatakan bala itu, yakni ujian itu, selalu menempel pada orang-orang yang diberi Allah darjat, agar dia tidak dapat mendakwa diri cinta kepada Allah Azza wa Jalla sambil berdusta, bernifak dan riak. Tinggalkanlah dakwaanmu yang dusta itu, dan jangan pakai angguk kepala sahaja. Kalau datang, biar dengan benar. Kalau tidak payahlah mengikuti kami. Jangan cuba menipu penukar wang. Dia akan menerima dari kamu, tetapi nanti dia akan membocorkan rahsia kamu. Jangan bermain-main dengan ular sawa dan binatang buas yang lain, kerana binatang ini akhirnya akan membinasakan kamu. Jika engkau ini Siti Hawa, boleh saja engkau mendekati ular. Dan jika engkau punya kekuatan, tidak mengapa datang kepada binatang buas. Jalan Allah Azza wa Jalla memerlukan kebenaran dan memerlukan cahaya makrifat. Dan dengan kebenaran itu naiklah matahari makrifat menyinari hati para siddiqin. Tidak pernah lenyap, baik di waktu malam maupun di siang hari. Bila seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, inni uhibbuka, ya Rasulullah, aku sayang kepadamu.
Diulangnya beberapa kali. Dan riwayat menyebut 3 kali. Riwayat ini dia punya maknanya sama sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, bukannya Ibnu Majah. Itu Nabi SAW berkata kepada beliau, Nabi kata, ittakhizil bala jilbaban, ittakhizil al-faqra jilbaban. Kalau benar kamu cinta pada aku, maka bersedia untuk diuji. Dan bersedia untuk miskin. Manusia memang selalu mencari keberuntungan dalam dakwaan mereka. Namun dalam Islam, dakwaan perlu ada bukti. Manusia dengan hawa nafsunya akan mendakwa semua perkara. Khususnya pada perkara bagi menunjukkan keistimewaan dirinya. Dia mendakwa dia pandai, dia mendakwa dia gagah, dia mendakwa dia paling kaya, dia mendakwa dia paling dekat dengan Allah. Maka setiap dakwaan perlu didatangi bukti. Kalau semua orang, kata Nabi SAW, boleh mendakwa sesuka hati, maka mereka akan mendakwa semua perkara. Maruah manusia, harta manusia. Seorang datang, ini harta saya, ini tanah saya. Maka habis sistem tadi, mereka merampasnya. Atau seorang mendakwa, saya kekasih Allah, sayalah wali Allah, sayalah Rasulullah. Yang mendakwa, sayalah Imam Mahdi, sayalah Nabi Isa. Dan kita lihat dunia ini penuh dengan dakwa-dakwi palsu. Dan dakwaan paling buruk dan jahat, mendakwa menjadi Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Numrus, oleh Fir'aun, yang dilakukan oleh segelintir manusia yang bodoh. Dan kalangan mereka pula mengaku menjadi Nabi. Bahkan pada Rasulullah masih hidup, ada yang mengaku Nabi seperti Nabi. Sebagaimana berlaku pada Musailamatul Kadzdzab. Maka siapa pun mendakwa, maka Allah SWT akan mendatangkan ujian padanya sebagai bukti dakwaan. Manakala kalau kita bercakap tentang orang beriman semuanya, tadi kita sebut secara intro, memang manusia suka mendakwa. Kata itu, kata ini, itu memang perangai manusia. Melainkan orang-orang yang Allah selamatkan. Maka asas Islam, dakwa sila datangkan bukti. Bahkan para Nabi, ketika mana mereka mendakwa mereka Nabi, mereka datangkan mukjizat. Mukjizat bagi para Nabi itu, para Rasul itu wajib. Sebab kalau tidak, semua orang mendakwa dia Rasul. Maka para Rasul membawa mukjizat. Manakala para wali, mereka tidak perlu membawa karamah kerana mereka tidak wajib mengaku wali. Dan wali yang sebenar pun mereka tidak ingin mengaku wali kerana mereka takut akan kesudahan yang mungkin sebaliknya. Mereka terus berhati-hati dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Tapi kita berhadapan dengan kelompok yang mendakwa. Yang ini mendakwa sufi, yang ini mendakwa ulama, ini dakwa di ustaz, ini dakwa. Maka kita pergi pada dakwaan yang biasa meniti di bibir ramai orang. Saya sayangkan Rasulullah. Maka bila seorang lelaki ini berkata, saya sayangkan kamu ya Rasulullah, Nabi tak kata dia bohong. Nabi juga tidak berkata dia benar. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bila kamu mendakwa mencintai Rasulullah, maka 2 kemungkinan yang akan berlaku pada kamu. Yang pertama, ujian Allah akan datang. Allah akan uji iman kita sedikit demi sedikit, sehingga iman itu mungkin habis, atau ia akan bertambah, membukit, menggunung. 2 je berlaku. Bila datang ujian-ujian Allah, wa imma dia menghakis iman kita, sebagaimana pantai, ombak menghakis pantai. Atau dia akan mengumpulkan iman kita menjadi lebih tinggi daripada gunung. Dan ketika itu kita akan tahu siapa yang benar dan dakwaan. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada lelaki ini sahaja, kepada semua orang beriman. Mendakwa cinta Rasulullah bersedia untuk diuji. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ashaddan nasi ibtila'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fa-amthalu. Orang yang paling berat akan diuji oleh Allah ialah para nabi. Kemudian seumpamanya dan seumpamanya. Itu yang pertama yang Allah akan beri ujian yang banyak, nabi-nabi. Sebab itu kalau kita baca sejarah Nabi, bukan sejarah Superman.
berkuasa penuh, tak ada orang boleh kalahkan. Para Nabi melalui pahit getir mereka dengan pelbagai bentuk. Yang mereka, isteri yang khianat mereka, sebagaimana kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, isteri khianat mereka. Bayangkan ujian tadi berat kalau seorang yang isterinya mengkhianati dia, bukan kufur padanya. Ini yang berlaku pada isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Lut. Bahkan kalangan mereka dikhianati oleh anak-anak mereka. Bayangkan seorang ayah mengharapkan anak, menyokongnya, tiba anak khianat. Itu yang berlaku pada Nabi Nuh. Anak mengkhianati perjuangan. Dan itu yang berlaku kepada sebahagian Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ada yang dikhianati oleh adik-beradik sendiri, sebagaimana berlaku pada Yusuf. Adik-beradik khianat dia. Adik-beradik nak bunuh dia, bukan orang luar. Lihat bagaimana ujian pada Nabi, sehingga dibuang dalam perigi, sehingga disumbat dalam penjara. Bukan setahun dua, bukan sehari dua, bertahun, bukan belasan tahun. Ada riwayat menyebut Nabi Yusuf dipenjarakan hampir 14 tahun. Satu tempoh yang lama. Seorang yang tidak dituduh, tidak diadili di mahkamah dan tidak bersalah. Bukan sekadar Nabi Allah Yusuf AS tidak diadili di mahkamah, sumbat tu masuk, bukan tidak bersalah. Dan itu juga yang berlaku kepada Nabi Allah Yahya AS. Nabi Yahya dibunuh, digergaji kepalanya. Bayangkan Nabi Yahya digali lubang, ditanam separuh tubuhnya, kemudian diambil gergaji, dibelah kepalanya. Itu Nabi Yahya yang dekat dengan Allah. Begitu ujian yang kata dekat dengan Allah. Ini Nabi Zakaria AS yang bersembunyi dalam pokok. Akhirnya digergaji pokok bersama dengan dia. Sehingga difirmankan kepadanya, kalau kamu menjerit, akan kutarik kenabianmu. Maka Zakaria memilih bersabar sehingga dia mati. Bersabar dengan tebangan pokok tersebut. Demikian Nabi Nuh diperbodohkan oleh semua orang. Hatta kanak-kanak mengatakan dia bodoh dan gila. Bayangkan tuan-tuan, kita ni yang bodohkan kita ni, orang label kita je bodoh kita. Nabi Allah Nuh AS ni, budak-budak kecil berkata dia bodoh, gila. Bukan kemuncaknya isterinya mengatakan dia bodoh dan gila. Abang ni bodoh lah, gila. Ungkapan yang kasar yang didengar. Supaya kita ni tuan-tuan setakat beramal 2-3 ayat penunduk isteri, jangan duk rasa kebal. Saya rasa ada ayat penunduk isteri, memang bini saya senyap tak cakap apa. Dia bukan tak cakap apa, belum cakap apa. Dia cakap tunduk, terduduk juga kita. Atau isteri pula amal ayat penunduk. Suami saya, Ustaz, saya dah tundukkan dia dengan asam pedas saya dah tundukkan dia dengan jampi serapah saya sekian-sekian. Belum kena. Supaya kita tahu dalam hidup ada ujian. Ujian daripada dekat, dari jauh. Daripada orang yang kita sayang, daripada orang yang kita tak kenal. Semua berlaku. Dan kalau saya katakan tuan-tuan belajar, baca sejarah para Nabi, semua mereka diuji. Hatta Nabi Allah Sulaiman AS, di sebalik kemewahan Nabi Allah juga diuji dengan ujian yang berat, dengan ketiadaan zuriat. Ketika mana Nabi Allah SAW meyakini dia, setiap isterinya akan melahirkan anak. 100 orang isterinya, seorang pun tidak melahirkan anak. Melainkan seorang yang melahirkan dengan tubuh separuh. Dengan kata lain, gugur lah. Lahir itu tubuh separuh, daging separuh yang belum terbentuk sempurna. Terduduk Nabi Allah Sulaiman. Berkuasanya tidak mampu buat apa-apa. Supaya kita tahu dalam masalah zuriat, anak-anak juga Allah uji kita. Kita ada seorang isteri, tak ada anak, susah hati. Sulaiman 100 orang, tak ada anak semua ni. Diuji, walau dia Nabi. Dia memilih sabar. Artinya, demikian setiap Nabi-Nabi, kalau tuan-tuan tengok, bukan cerita, kita katakan, cerita manis-manis belaka. Cerita mereka kepahitan-kepahitan yang mereka lalui. Nabi Isa AS terpaksa bersembunyi setiap waktu dan ketika. Dia hanya mampu mengajar kepada anak murid yang terpilih yang disebut Hawariyun. Itu je. Berpindah dari rumah ke rumah. Tak boleh ceramah terang-terang macam ni. Diburu oleh Raja Herodes untuk dibunuh. Dan kemuncaknya dikhianati oleh anak muridnya sendiri.
orang yang dipercayainya, yang sudah pun menjadi golongan pilihan dia, mengkhianati Nabi Isa, memberitahu keberadaan Nabi Isa di mana, sehingga rumah, sehingga tempat Nabi Isa menyampaikan kuliah dikepung. Maka yang mengkhianati menganggap mereka berjaya. Tapi Allah jadikan pengkhianat itu dibunuh oleh Raja Herodes, manakala Nabi Isa yang diangkat ke langit. Itu pengkhianat tadi disamakan mukanya seperti Isa. Bal syubbiha lahu. Sama. Maka ditangkap pengkhianat. Sebab sejarah menunjukkan pengkhianat tak pernah berjaya. Siapa pun yang khianat orang, maka dia tak akan berjaya. Itu sejarah. Atas nama kapasiti apa pun. Kerana berpegang janji itu satu keutamaan. Khianat, kita telah meletakkan diri kita gagal. Maka siapa nak tengok orang yang kalah atas dunia ini, tengoklah orang yang khianat. Khianat, dia akan kalah, dia akan gagal. Dia akan menjadi nothing suatu hari nanti. Tak ada apa-apa. Sejarah perang Salahuddin Al-Ayyubi menyaksikan pengkhianat, juga tak ada apa. Sejarah kota Baghdad yang menyaksikan pengkhianat. Bahkan sejarah Melaka yang menyaksikan pengkhianat. Bahkan kita tahu, kita faham, lemahnya orang Islam hari ini kerana pengkhianat yang berlega dalam Islam begitu banyak. Kerana itu lemah Islam. Dan kita baca sirah, kita baca sejarah, kita baca tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama diperangi oleh Imam Mahdi ialah golongan pengkhianat yang mengaku Islam, tapi mereka yang melemahkan Islam dari dalam. Kerana orang kafir hari ini, mereka tidak perlu untuk memprovokasikan Islam, mereka dah ada pengkhianat dalam. Orang ni yang akan datang bercakap atas nama tertentu, mereka menghina Islam, mereka mencabur Islam, mereka menafikan kesempurnaan Islam, menafikan keabsahan Islam, kesesuaian Islam sepanjang zaman. Siapa mereka? Kulitnya macam kita, tapi bercakap dengan bahasa orang kafir. Ini pengkhianat yang orang kafir suka, untuk rosakkan daripada dalam Islam. Yang hari ini yang mengangkat suara menentang harta pusaka Islam, kalangan orang Islam. Tak nak terima cara pusaka Islam, kononnya tidak adil. Sistem kekeluargaan Islam yang menentang melampau-lampau, juga kalangan orang Islam yang mengaku Islam. Yang menentang undang-undang Islam, kalangan orang yang juga mengaku Islam. Orang kafir tak perlu cakap apa-apa tentang Islam hari ini. Serahkan kepada anak didik mereka. Maka ini cabaran umat Islam. Dan ini telah merupakan cabaran kepada Nabi-Nabi terdahulu. Itulah kisah Nabi Isa yang dikhianati oleh muridnya. Dan demikian juga kita baca kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang duk tengok Nabi Muhammad jadi presiden, jadi pemimpin besar Madinah. Mereka tidak lihat pahit getih perjalanan Rasulullah 13 tahun di Mekah. Dia letak pun unta atas belakang, dipukul, dimaki hamun. Bukan sedikit, diancam, diugut. Bahkan setiap kali Rasul berdakwah, datang belakangnya Abu Jahal, Abu Lahab, lalu memukul belakangnya. Nabi SAW berkata, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Maka Abu Lahab duduk belakang, basah dia memukul. Abu Jahal juga melakukan perkara sama, memukulnya. Sehingga itu penyebab kepada keislaman Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab Abu Jahal pukul Rasulullah SAW. Sehingga Hamzah kata, apa kena mengena kamu dengan Muhammad? Kamu bukan saudara, yang kamu pukul kenapa? Mungkin bila Abu Lahab memukulnya, Hamzah tidak membalas. Sebab Abu Lahab ada pertalian dengan Rasulullah, bapa saudaranya. Sebab kita pun secara umumnya, kalau anak-anak beranak pukul, kita tak campur. Sebab tu anak beranak dia. Tapi kalau orang luar, ini cerita lain. Maka itu yang dilalui oleh baginda SAW. Pernah Nabi di pulau, ekonominya selama 3 tahun, sehingga memakan rumput, meminum air-air lopak, bersembahyang di lembah-lembah Mekah. Sejarah itu tak pernah dilupakan. Sehingga para sahabat cuma mampu memakan kulit-kulit kambing yang dibakar. Sehingga tahi mereka berketul-ketul seperti tahi kambing, dia memakan daun yang banyak. Itu yang berlaku kepada perjalanan Rasulullah SAW. Supaya orang mendakwa saya cinta Rasulullah, dia tidak mengambil kesempatan sehingga lupa perjuangan Nabi SAW dan tanggungjawab.
Sebab Rasulullah SAW bukan boleh dicinta-cinta seperti artis. Dicinta-cinta seperti selebriti. Saya sayang selebriti tu. Saya cinta selebriti. Sebab kita tak ada komitmen apa-apa. Just beli album dia. Just hadir konsert dia. Tengok filem dia yang 100 episod tu. Atau tanpa gambar dia kat dinding. Sebab ia benda-benda yang sia-sia. Tapi bila seorang mendakwa sayang Nabi SAW, maka mesti dengan ujian. Kerana bila seorang tu sayang, Allah Ta'ala akan pandang dia. Seorang kata, saya sayang Rasulullah, Allah akan pandang. Sebab mereka dia sayang benda besar. Maka Allah akan uji kebenarannya. Maka datang ujian demi ujian. Sebab itu kata Rasulullah, dakwaan ini besar. Bersedia untuk kamu diuji. Supaya setiap orang, ketika mana mendakwa mencintai Nabi SAW, perlu tahu dakwaan atau ungkapan ini. Ungkapan orang yang beragama. Bukan orang fasik. Ungkapan ini ungkapan orang yang nak masuk syurga. Ungkapan ini ungkapan yang penyebab mendapat syafaat. Ungkapan ini menandakan kamu sayang pada agama kamu dan ingin berjuang mempertahankan agama kamu. Supaya semua manusia tahu. Seorang berkata sayang pada Nabi SAW. Inilah kalimah yang paling berharga. Yang telah dibuktikan oleh golongan yang terdahulu sebelum kita. Para sahabat. Kalau tuan-tuan baca kisah sahabat, dia bukan kisah orang yang duduk keliling Rasulullah SAW semata-mata. Mereka ini ialah orang-orang yang sentiasa keliling Rasulullah dan berguguran jatuh demi mempertahankan Rasulullah SAW. Bila mereka merasakan Nabi diancam, mereka keliling Rasulullah SAW. Biar mereka gugur terlebih dahulu. Biar mereka jatuh terlebih dahulu. Ada seorang wanita daripada Bani Dinar, sayang Nabi SAW. Dalam satu peperangan, suaminya tercedera. Ayahnya juga tercedera. Saudara lelaki juga tercedera. Dan seorang datang mengucapkan takziah padanya, ayah kamu cedera teruk, suami kamu juga begitu, adik kamu juga begitu. Lalu kata perempuan ini, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi baik-baik saja. Lalu kata wanita ini, aruni hatta anzura ilaih. Boleh tak kamu tunjuk mana Rasulullah? Dia tak minta tunjuk mana suami dia, mana adik dia, mana ayah dia. Dia tanya dulu, tunjukkan aku mana Rasulullah. Kamu kata Rasulullah baik, tak ada apa-apa cedera. Lalu sahabat ni tunjuk kepada wanita ini akan fizikal Rasulullah. Nabi okey. Lalu kata dia, kullu musibatin ba'daka julal. Semua musibah bila selamatnya engkau ya Rasulullah, semuanya kecil musibah itu. Musibah besar bila engkau yang tak selamat ya Rasulullah. Ya, wanita ini yang ditakutnya, yang disedihnya takut Rasulullah terkena sesuatu. Adapun suami dia, adapun ayah dia redha. Dia terima. Adapun Rasulullah dia tak sanggup melihat. Kan sayang dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu semua orang yang saya katakan mendakwa sayangkan Rasulullah, mereka tak buat segala-gala untuk pertahankan Nabi SAW. Ini Abu Bakar Siddiq. Hartanya semua untuk Nabi SAW. Semua. Tidak tersisa. Asalkan Rasulullah SAW suka. Sehingga Rasulullah sendiri menyatakan, tidak pernah ada harta yang paling memberi manfaat padaku selain harta Abu Bakar. Tidak pernah. Semua harta Abu Bakar. Bukan, tidak akan ada yang berjaya menandingi wakaf Sayyidina Abu Bakar. Ya, wakaf dan perjuangan Islam dia menjadikan hari ini kalau kita sebut baginda SAW tak mungkin lengkap tanpa sebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan kita waktu kita ziarah kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya ialah Abu Bakar Siddiq dan sebelumnya Umar, lambang cinta Rasulullah. Kita bukan melihat Abu Bakar sosok yang bertuakan duduk sebelah Rasulullah, demikian juga Umar. Tapi itulah lambang cinta yang perlu kita faham. Siapa yang nak cinta Rasulullah, cintalah seperti Abu Bakar dan Umar. Sehingga mati pun disekalikan. Sehingga kemuncak kecintaan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang Rasulullah buat, mereka akan buat. Ini Anas bin Malik. Dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan makanan itu dan makanan ini, maka itu yang dimakannya bersungguh-sungguh. Satu ketika Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Ja'far dan juga
Abdullah bin Abbas. Ketiga-tiga orang anak muda ini yang ia sempat dengan Nabi SAW tapi tak berapa lama berbanding orang lain. Adapun Hasan radhiyallahu ta'ala, cucu Nabi SAW, hanya sempat dengan Rasulullah selama 6 tahun, 7 tahun. Adapun Abdullah bin Abbas, juga hanya beberapa tahun. Ketika mana Rasulullah wafat, usianya 12 tahun. Artinya sempatlah 10 tahun, 11 tahun. Demikian juga Abdullah bin Ja'far, sahabat Rasulullah, sahabat kecil yang mengenali Rasulullah SAW tidak lama sebagaimana sahabat-sahabat otai lain. Tapi apa mereka buat satu hari? Tiga orang ni jalan. Kita kata, jom kita pergi rumah Ummu Salmah. Ummu Salmah ini salah seorang tukang masak Rasulullah. Dia tahu makanan kesukaan Nabi SAW. Mereka kata, kita minta dimasakkan kepada kita apa yang dimasakkan pada Nabi SAW. Lalu mereka mengunjungi rumah wanita ini. Masakkan pada kami apa yang Rasulullah suka. Ya, sampai peringkat cinta mereka pada Nabi SAW. Makanan pun mereka ambil kira. Jangan cerita benda lain. Makanan tu berkait dengan syahwat nafsu. Itu pun mereka mengambil kira ikut sunnah Rasulullah ataupun ikut apa yang Nabi suka. Apatah lagi perkara-perkara lain yang mendasari hukum akidah, mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu hadis-hadis selamat di mulut mereka. Kalau itu, kalau tuan-tuan lihat perkembangan hadis Nabi berlaku bila? Ketika Rasulullah masih hidup dan sahabat masih hidup. Dia sayangnya setiap patah perkataan Rasulullah tidak pernah luput melainkan dicatat. Sama ada dicatat pada hati mereka, yakni hafazan, atau dicatat pada buku. Semua. Kerana itu kalau tuan-tuan benar-benar menekuni hadis Nabi, akhirnya kita akan kenal Nabi SAW. Orang kata para ahli sejarah, tidak pernah yang kami tahu seorang yang dicatat semua biodata dia, semua gerak-geri dia, diam dia, melainkan Nabi SAW. Tuan-tuan carilah orang yang ada biodata paling lengkap dalam dunia ini. Negara upah tulis biodata Lenin, biodata Stalin, negara komunis. Untuk tulis biodatanya, tapi tidak akan lengkap. Sebab sisi jahatnya mereka terlalu banyak. Itu akan dihilangkan. Dan sisi baik mereka nampak sangat diada-adakan. Mereka ada bukti yang hidup mengatakan tidak pernah buat baik yang ni. Tak ada lagi dunia yang berjaya untuk mengangkat satu tokoh dengan biaya negara untuk memuliakannya, melainkan gagal. Mao Zedong cuba diangkat oleh negara China sebagai tokoh hebat, namun sisi jahatnya banyak. Sehingga beliau terkenal di antara orang yang paling banyak membunuh orang. Dan sejarah pemerintah Mao Zedong terlalu banyak. Sama juga mana-mana pemimpin dunia hari ini, melainkan Nabi SAW. Dan hatta Rasulullah tengok berapakah orang yang Nabi bunuh? Cuma seorang. Cuma seorang yang memang berniat membunuh Rasulullah SAW. Di medan peperangan. Bukan Nabi bunuh tepi jalan. Di medan peperangan, ketika dia benar-benar ingin membunuh Rasulullah SAW, maka Nabi mempertahankan diri baginda dan membunuhnya. Itu sahaja. Bayangkan Rasulullah SAW meminimumkan. Dan sejarah peperangan Rasulullah daripada Badar sampailah perang terakhir Nabi Tabuk, Nabi meminimumkan pembunuhan. Yang penting musuh kalah. Musuh kalah. Saya ingat ada seorang petarung terkenal. Dia kata, saya kalau bertarung, saya tak suka pukul muka. Sebab saya tahu Nabi saya larang. Islam larang. Saya cuba kunci dia biar dia tertidur je. Saya elakkan untuk memukul. Sebab saya tahu itu haram. Dia kata, apakah pengunduran kamu dan UFC sebab hukumnya haram? Jadi itu saya tak menafikan saya orang Islam. Saya tahu Islam mengharamkan saya pukul orang atau nak musuhkan atau sebagainya. Haram. Saya mengetahuinya. Sebab itu saya elak memukul orang, saya cuba kunci dia. Buat cok itu ini biar dia pengsan macam tu dan saya menang. Artinya sebenarnya apa yang disebut itu daripada setitik daripada apa yang Rasulullah telah buat. Dan sejarah perjuangan Nabi SAW. Nabi suka bahawa musuh itu tidak dibunuh, melainkan mereka memeluk Islam. Jadi kalau tuan-tuan sekalian kita mendakwa cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya kita membaca semua hadis Nabi. Yang kita maksudkan semua, yang ni banyaklah, banyak. Cuba. Sebab para sahabat, mereka telah membukukan kehidupan Rasulullah dengan lengkap. Semua daripada, saya kata,
seorang ahli sejarawan, tidak pernah kami jumpa orang yang diceritakan daripada mula dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Detik-detik yang dia buat. Sebab tu tuan-tuan tengok kitab hadis berpuluh. Bahkan kalau nak hitung semua ribuan jilid. Ya, kita mungkin terdedah cuma Syama'il Muhammadiyah. Mungkin cuma terdedah dengan Riyadhus Salihin. Terdedah yang kecil-kecil. Itu belum yang lebih besar. Itu belum syarah-syarahnya. Yang berbelas jilid, berpuluh jilid. Maka usaha kita perlu ada. Bukan cinta mereka kepada Nabi SAW. Setiap kali mereka mengingati Rasulullah, mereka menangis. Diceritakan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka diingatkan tentang Rasulullah melainkan mereka akan menangis. Begitu sahabat mengakhiri kehidupan mereka. Menangis kerana berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka terlalu menghormati hadis Nabi. Kita baca kisah Sa'id bin Musayyab. Dia sakit, terbaring. Kalau orang tanyakan hadis kepadanya, maka dia akan bangun. Lalu orang kata, kenapa kamu tak baring je baca? Saya tak akan baca hadis Nabi dalam keadaan berbaring. Kerana saya menghormati Nabi SAW. Pada hadis sakit ni, dia boleh bangun baca. Ini Abdullah bin Mubarak. Seorang bertanyakan kepadanya hadis Nabi. Dia kata, jangan kamu tanya hadis ketika aku berjalan. Tidak sopan. Kerana hadis ini tanya dalam keadaan benar-benar sopan. Tapi kalau kita baca, walaupun kisahnya banyak, cukup kita memahami satu benda yang berdasarkan hadis ini, siapa pun mendakwa cinta Rasulullah, maka bersedia untuk diuji. Supaya kita tahu hidup ini tidak semudah dakwaan kita. Dan supaya kita benar-benar mendapat syafaat Nabi SAW. Ya, kerana Rasulullah SAW ini manusia yang hebat, yang sentiasa mendoakan kepada, bukan sekadar kepada Rasul, para sahabat, bukan kita umat yang akhir ini. Benar dalam satu hadis dan riwayat Abu Dawud, Nabi SAW dalam sujudnya berdoa dengan berkata, Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjanjikan kepadaku bahawa mereka takkan dimusnahkan di azab selagi mana aku berada bersama mereka. Maka juga aku ingin memohon padamu supaya jangan kau musnahkan umatku selagi mana mereka beristighfar kepadamu. Kata Rasulullah SAW doa minta jaminan dari Allah. Walaupun baginda tak jumpa kita, minta umat dia mana-mana pun bila beristighfar pada Allah jangan dimusnahkan. Beri peluang. Sebab itu tuan-tuan kita nak ajar dia kita sentiasa istighfar. Kita juga nak ajar yang orang yang tergelincir istighfar. Mudah-mudahan kamu tak dimusnahkan. Mudah-mudahan kamu insaf sebelum kamu mati. Mudah-mudahan kebaikan kamu dapat. Dan kemudian bersedia untuk kefakiran. Yang pertama ujian, semua orang faham ujian. Kemudian bersedia untuk fakir. Kerana benda fakir ni pun ujian. Tapi kenapa disebut fakir? Kerana paling kita takut fakir. Sebab kita rasa dengan fakir tadi kita tak boleh bahagia. Makanya kita dah umat Islam, negara Islam diserang. Maka bila setiap kali berlaku serangan, maka orang akan cerita tentang kebuluran. Kemuncak pada kefakiran itu kebuluran. Dan ini yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Menghancurkan ekonomi Islam dan mewujudkan orang-orang yang miskin dan fakir. Itu perancangan mereka. Sebab itu mereka tak masuk dalam senarai negara maju, negara Islam. Walaupun ada negara Islam yang maju. Ini G7, G50, tidak ada negara Islam. Mereka namakan negara Islam sebagai negara dunia ketiga, negara membangun. Bukan mereka seringkali cuba highlightkan kefakiran itu milik orang Islam. Walaupun sebenarnya kefakiran itu bukan milik orang Islam. Tapi orang Islam bersedia untuk fakir demi agama mereka. Kefakiran melanda di Amerika Selatan bukan dahsyat. Di Amerika Selatan, siapa pun baca sejarah Amerika Selatan sampai hari ini, kefakiran, kebuluran, tapi yang di-highlightkan negara Islam. Belahan negara kafir tadi bukan kerana ada peperangan, tak ada peperangan pun. Ekonomi mereka teruk, setinggan dan sebagainya. Jumlah pengangguran, ya kita dalam negara Islam kalau pengangguran itu 30% dianggap besar. Mereka pengangguran sampai 70%, 80%. Tapi yang mereka tujukan Islam. Baik, kita yakin, kita tahu Islam sentiasa menjadi bahan sasaran. Tapi kita tidak sasarkan mereka.
kita ingin berdakwah pada mereka. Ya, ketika mana umat Islam terus dikebulurkan dengan pelbagai undang-undang, pelbagai ketetapan, sebagaimana umat Islam di Palestin yang cuba dikebulurkan oleh negara rejim Yahudi dengan kerjasama PBB memejamkan mata dengan bahan makanan yang terhad, dengan itu dan ini, semua orang tahu di Palestin. Tapi tak ada orang mampu buat apa-apa. Mereka sekadar sedikit kita hantar makanan, minuman. Sedangkan makan ni bukan sekali sehari. Kita boleh tak boleh makan. Kalau semalam kita makan banyak, hari ni tak boleh makan, kita juga nama kebuluran. Sebab yang semalam kita tak boleh forward ke depan. Sebab itu makanan sifatnya basi. Sebab benda tu memang tak boleh forward. Benda tu kita cari setiap hari. Maka umat Islam dalam kebuluran. Tapi yang hebatnya orang Islam Palestin, mereka sudah bersedia untuk pertahankan Baitul Maqdis. Kalau mereka nak keluar daripada Palestin, banyak dunia boleh bagi mereka seorang 1 juta, 2 juta, bina penempatan di negara lain. Mereka boleh buat. Bahkan Yahudi pun boleh offer. Mana-mana umat Islam berjumlah 1.5 juta di Gaza, kalau mereka ingin keluar daripada Gaza, kami tolong. Kami beri rumah, kami beri tanah untuk berladang, untuk kehidupan lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa pengkhianat di Palestin yang menyebelah Yahudi, kerana mereka mendapat sejumlah bayaran, dihantar ke Amerika, dihantar ke negeri Eropah, hidup senang. Kalangan mereka. Tapi kenapa yang lain tidak tertarik dengan tawaran tadi? Zahirnya kita nampak rasuah ni boleh digunakan untuk membeli orang miskin. Zahirnya. Tapi tidak orang yang kaya akidahnya. Sebenarnya rasuah bukan dapat membeli orang miskin harta benda, tapi orang yang miskin akidahnya. Sebab tu orang kaya pun terima rasuah. Dia duit tak banyak ke banyak. Dia pun duit dah juta-juta. Dia terima lagi rasuah 10,000, 20,000 ambil. Apa masalah dia ni? Kan dia sebenarnya miskin jiwa, miskin akidah. Orang Palestin, satu dunia cuba rasuahkan dia. Keluar daripada Palestin, keluar daripada Gaza, kami boleh beri penempatan lebih baik, duit lebih banyak. Saya tengok dia komentari pengkhianat Palestin. Sebagai mereka komando Hamas, sebagai mereka komando Brigade Aqsa, sebagai mereka orang penting dan pentadbiran. Kisah-kisah mereka. Namun mereka tetap menjadi minoriti di kalangan orang yang setia dengan agama. Yang seorang tu, dia sudah dikhianat, dibocorkan, dia penyebab kepada ramainya pemimpin Hamas mati dibunuh sebab dia yang tolong tanda kereta, rumah dan sebagainya. Dia mengaku. Akhirnya dia diterima duduk dalam komuniti Yahudi, dapat rumah, dapatlah tanah sikit untuk berkebun, habiskan pencing-pencing dia, dapat duit bulanan tetap. Dia buat biayai kerajaan Yahudi. Dan hidup dalam komuniti Yahudi. Maka dia kata, inilah saya dapat. Takat makan, minum, tengok. Hidupnya tidak ada perjuangan. Selepas selesai sesi pengkhianatan, kerana dia sudah dikenali, maka dia tak boleh lagi berkhidmat seperti dikenali. Maka kerajaan Yahudi bela dia. Tapi apa yang dia dapat? Sekadar satu rumah kecil, apartmen, satu ruangan untuk menghabiskan usia menunggu malaikat maut datang. Tapi majoriti mereka tidak boleh dirasuahkan. Itulah dia yang kita sebut sanggup fakir. Kalau musuh memang menggunakan duit untuk menjatuhkan Islam, kita bersedia atas nama cinta pada Nabi SAW. Saya tak akan tukar cinta saya pada Rasulullah dengan dunia. Dan ini yang dimaksudkan dengan hadis ini. Kan itu disebut dalam hadis yang lain bahawa orang yang mendakwa berkata mencintai Rasulullah, al-faqru as'au ila man yuhibbuni min sailil ma' ilal muntaha. Siapa yang berkata cintakan aku, kefakiran itu akan datang lebih cepat berbanding air datang ke penghujungnya. Kata kalau air itu dia mengalir sampai ke hujung, cepat tak cepat turun. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, ujian itu akan lebih cepat pada itu. Akan datang ujian. Aku bersedia. Tapi perlu kita tahu, kita cuma fakir di dunia, tapi kaya di akhirat kelak. Tapi orang yang memilih kaya di dunia, dia akan fakir di akhirat kelak. Sebab apa? Sebab kita diajar dalam hidup ini mengutamakan orang yang bukan kita.
Tuan-tuan dah, bila Rasulullah SAW menyatakan siapa yang ada lebihan makanan, lebihan kenderaan, lebihan itu, pergi pada orang lain. Sebab kita diajar menyumbang, bersedekah. Kita dimulakan dengan zakat sebagai pendidikan kita, untuk tidak sayang harta. Kemudian kita diajar dengan segala perkara yang memanfaatkan akhirat kita. Artinya orang kaya ke orang miskin, bersedia menggunakan harta pada jalan Allah. Bersedia. Jangan beralasan saya miskin lah. Tak. Memang itu cara hidup orang Islam. Orang kaya pun dia tak akan takut hartanya hilang demi perjuangan Islam. Maka semuanya ke arah tersebut. Kemudian Syekh menyebut, baik, bila orang kata mendakwa cinta Rasulullah, maka Rasulullah ni dia ada waris dia. Siapa waris? Ulama-ulama. Dan sejauh mana kita pula sanggup membelanjakan duit kita pada para alim ulama supaya mereka dapat kembangkan agama Allah. Supaya kita sentiasa di belakang mereka ketika mana mereka menyebarkan sunnah Nabi. Ketika mana mereka menyebarkan kecintaan pada agama Allah. Kita sentiasa bersama mereka ketika mana mereka pertahankan agama Allah. Sebagaimana para sahabat bersama Rasulullah SAW. Kita bersama dengan pewaris Nabi. Nabi SAW tidak berkata anak-anaknya sebagai waris. Nabi juga tidak berkata keturunannya sebagai waris. Nabi tak kata keturunanku ialah warisku. Tapi Nabi SAW berkata ulama itu warisku. Sama ada ulama tu keturunan aku atau keturunan orang lain. Kalau dia ulama, dia adalah waris aku. Dia warisku yang sah. Dan dia akan menyampaikan agama Allah. Bukan sekadar orang yang seronok mendakwa keturunan Nabi, tapi dia tidak buat kerja Nabi SAW. Maka ini kepada semua orang yang buat kerja Rasulullah SAW, dia pewaris Nabi. Maka sebagaimana sahabat berjuang untuk Rasulullah, kita berjuang untuk para ulama yang kita tahu, yang manfaatkan ilmu, yang soleh, yang memang dia nak sebarkan agama Allah. Bukan yang mengambil kesempatan, bukan orang yang memang gunakan hidup dia, mewakafkan dirinya, baik dia menulis, baik dia ceramah, baik dia menegur, untuk menjaga agama Allah. Supaya tidak ada penyelewengan dalam agama Allah. Kalau Rasulullah hidup, Nabi jaga agama Allah. Bila Rasulullah wafat, para sahabat. Bila sahabat wafat, para tabi'in. Bila para tabi'in wafat, tabi'in. Maka bila mereka, para ulama. Dia sahabat kan ulama ya. Kita tak sebut ulama sebab dia punya nama sahabat itu lebih hebat. Nama tabi'in tu hebat sebab telah dipuji oleh Rasulullah sebaik-baik kurun. Kita tak sebutlah ini Syekh Abu Bakar Al-Allamah, dia sahabi. Kerana sahabi gelaran tertinggi pada orang yang cintakan Allah dan Rasul. Sebab tak ada orang dapat gelaran tersebut melainkan yang benar-benar layak mendampingi baginda SAW. Demikian juga tabi'in. Mereka bernama tabi'in, mereka orang dalam zaman yang mulia. Zaman orang jadikan agama keutamaan berbanding duniawi. Tapi kita berada pada zaman dunia ini mula keruh. Diambil sewenang-wenangnya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman. Mereka mengambil harta daripada semua punca, halal atau haram. Mereka tak boleh. Dan kita berada pada zaman kekeruhan tersebut, yang datang harta tadi dengan cara-cara yang salah. Walau mulut kita kata, saya cinta Rasulullah, saya cinta ulama, tinggalkan dakwaan itu. Orang berbohong seperti ini tidak layak untuk berada dengan orang-orang yang baik. Sehinggalah kamu bercakap benar. Tuan-tuan, orang kita sendiri tak suka orang cakap bohong. Siapa cakap bohong, saya tak nak dengar orang cakap, tak payah duduk sebelah saya. Demikian yang berbohong dalam dakwaannya cinta pada Allah, cinta kepada para ahli ulama. Bukan mereka ini ialah orang-orang yang umpama menipu orang yang pandai. Kita bagi duit palsu kepada penukar wang yang dia tahu duit palsu ni. Maka kita ni umpama, kalau kita berbohong dan dakwaan kita cinta Allah, Rasul dan cinta para ulama, umpama kita bermain dengan binatang buas. Tuan-tuan kena tahu binatang ini namanya buas. Walaupun tuan-tuan diberi peluang untuk bermain, sampai masa dia ingat juga kita. Jangan silap main. Orang yang namanya Raja Ular, dia silap main, dia pun kena patut. Padahal dia tidur dengan ular, makan dengan ular, minum dengan ular, bergaul senda dengan ular setiap hari. Tapi bila tersilap, dia kena patut. Ini yang berbaiknya singa dan sebagainya. Boleh bergurau, boleh lah nak letak dalam itu dan ini. Tapi kalau tersilap, dia akan dimakan. Sebab selamanya namanya binatang buas. Binatang buas ni, dia tak peduli siapa tuang dia. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai satu bentuk analogi.
Supaya kita tahu para ulama, orang soleh, mereka tahu pembohongan-pembohongan kita. Ia tidak akan berkekal lama. Sebab itu kalau benar kita cinta Allah dan Rasul, maka kebenaran itu perlu dibuktikan sehingga datang makrifat Allah Ta'ala pada kita, umpama matahari yang menyinari alam. Jadi di sini apa maksud yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir? Apa yang kita dakwa, buktikan. Dan apa yang kita dakwa, maka bersedia dengan ujian Allah. Dan setiap ujian kita terima dengan lapang dada. Dan kita tahu sebab ujian ini untuk memperbetulkan kita terus berada pada landasan yang dilalui oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh baginda dan orang-orang yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.